Jadi bagi fokus ya. Okey tuan-tuan. Pagi ni, hari ni hari Khamis 9 hari bulan 6. Hari yang kelima, video yang keempat untuk projek new wiring high spec, projek di Bacok. Okey, untuk pagi ni saya nak berkongsi sedikit ilmu untuk terutama khusus kepada owner yang memang tak ada basic elektrik, memang tak tahu apa-apa pasal elektrik ni. Kenapa saya nak kongsi? Okey, kenapa saya nak kongsi benda ni? Sebab semalam saya dapat panggilan rumah dia bila on off. Okey, ni off, ni on, tapi still lagi ada api walaupun dalam keadaan off. Okey. Lepas tu dia tak berani nak buat lah. Biasalah bila tak ada basic ni. Lepas tu kita tidak didedahkan dengan elektrik. Memang kita tak ada keberanian. Saya tak kata siapa-siapa, saya kata diri saya sendiri. Sebelum dan selepas belajar dia berbeza. Okey, yang pertama kalau anda tengok sini, ni switch 2 gang. Dipanggil switch 2 gang. Kenapa switch 2 gang? Sebab dia ada dua lah. Ni 2 gang. Jangan tanyalah saya kenapa switch tu 2 gang dipanggil. Sebab dia 2 lah. Senang ya, simple. Okey, jadi kalau anda tengok sini kabel line. Okey, kabel line ni dia ada 3 line, betul tak? Okey, 3 line. Yang pertama daripada DB box 1. Yang kedua dia akan looping mana yang menjadi 1 litar dengan dia. Contoh ruang tamu ni dia 1 litar dengan switch lampu luar. Jadi dia tidak boleh ambil daripada MCB sebab dia dah jadi 1 neutral dan 1 bumi. Jadi untuk live pun dia akan jadi 1 litar juga. Maksudnya 1 MCB lah. Sebab tu dia akan jadi 2 kabel. Okey, kabel yang ketiga ni kabel yang ketiga yang saya belum potong lagi ni. Yang ni akan looping ke sebelah. Tunjuk betul ni. Bagi dekat anda tengok dia switch 2 gang. Bila switch 2 gang dia akan looping ke sebelah. Mana com? Dia ada tulis com. Sini tak nampak com. Tak apalah, tak ada masalah. Okey, kalau yang high brand, kalau anda beli switch yang high brand, dia punya dia punya penunjuk. Dia tepat. Ada dia tulis com, ada dia tulis load. Tak kisahlah, saya bukan nak cerita high brand ataupun low brand. Tapi saya nak berkongsi ilmu terutamanya orang kampung yang memang tak ada basic. Jadi semalam saya tak dapat nak pergi sebab saya pun dah penat. Masa pun dah lewat, dah pukul 11 lebih. Jadi saya penat lah tuan-tuan. Kalau saya pergi, saya kena cas takkan RM10, betul tak? Jadi untuk tu saya cuba nak ajar dia tapi dia tak berani. Dia tak ada keberanian. Lepas tu dia punya DB box DB lama. Sebab tu saya suruh upgrade DB. Upgrade DB lama. DB box yang lama upgrade kepada yang baru. Tak payah nak pakai dah yang lama ni. Sebab yang lama dia jenis ada fuse. Dia ada kabel dalam tu dia boleh putus. Kalau yang ni dia trip. Tunjuk Pi. Bagi fokus. Ke sini. Okey, jadi persoalan yang semalam kenapa bila dia off switch tapi dia check dekat bawah. Dia check ni dekat L1 ataupun load. L1 ataupun load tak kisahlah, ataupun tempat on. Bila on dia menyala lampu, bila off dia lampu dia akan terpadam, tapi dalam masa yang sama dia akan ada api. Okey, bermaksudnya anda kena tukar switch. Itu je jawapan dia. Tukar je switch dulu. Tak perlu nak check, nak ambil kilometer apa semua, tak perlu.
ambil cari suis yang lama ataupun yang baru, yang tak pakai lagi ke, ataupun yang untuk apa ni, untuk sementara, sebab malam mana dia buka dah awal. Kedai elektrik tak ada buka dah malam-malam ni. Dia tak layan kalau setakat kita nak beli satu suis. Kalau satu lori dia layan. Itu kedai. Jadi anda tukar suis lain. Macam mana anda nak tukar, anda mesti kena off DB box ni. Off dulu DB box. Ni main suis, sini dah kena ada automatic. Tekan automatic tu. Tekan RCCB yang warna biru, dia test button monthly dia tulis. Tekan je yang tu. Kalau rasa was-was lagi, rasa tak yakin lagi, off main switch. Itu cara dia. Sebab tu untuk DB box, tuan-tuan kena upgrade pakai yang ni dah. Tak boleh dah nak pakai yang lama. Walaupun rumah anda tu lampu, kipas, aircon, water heater, semua benda menjadi lagi kan dengan pakai DB lama. Tapi tak boleh. Sebab sistem yang baru, dia ada trip. Dia ada overload. Dia ada button MCB ni untuk overload ataupun lintas pintas antara live dengan neutral, dia boleh trip. Itu function MCB dengan main switch. Untuk RCCB lain pula. Jadi anda off, bila anda off di sini, ambil test pen, letak dulu atas. Yang penting atas dulu. Sebab atas dia datang kabel daripada DB, dia masuk kepada kom. Ada juga jenis electrician yang tersilap. Dia terlepas pandang, dia letak bawah. Jadi seboleh-bolehnya anda cek lah. Pastikan dia tak ada api. Pada test pen tu tak ada api. Dah cukup. Buka lah, tukar. Itu je, senang. Senang je. Jadi saya bagi ilmu ni khususnya untuk orang kampung lah tuan-tuan, senang. Orang kampung yang tak ada basic elektrik, yang tak berani. Itu je cara dia. Kalau anda panggil electrician pada waktu malam, 150-200 tu dalam tangan lah. Dia takkan cas lah RM10. Jadi itu cara dia. Yang ni tak payah peduli. Yang looping ke sebelah dia ni tak perlu peduli. Sebab dia looping je. Yang ni dia ambil api daripada sebelah ni. Kalau yang ni dia daripada lampu yang putih. Kalau saya buat, saya akan asingkan lampu yang warna putih daripada DB warna merah. Sebab senang untuk fitting. Kita nak tahu yang mana daripada lampu, yang mana daripada DB. Jadi perkongsian saya ni bukan kepada yang dah pakar. Tak tuan-tuan. Yang dah pakar ni dia takkan tengok video ni. Sebab ni dia dah tahu benda ni. Jadi untuk abang-abang, pakcik-pakcik yang dekat luar tu, boleh lah buat macam saya buat. Pergi cari switch ataupun cari switch yang tak guna, yang tak pakai untuk sementara, tukar. Bila dalam keadaan off, api boleh ada lagi dekat bawah. Maksudnya soket pula dah. Switch ni dah rosak lah, senang je. Rosak. Melainkan anda tukar switch tu, anda cek balik masih ada current, masih ada api. Barulah anda boleh panggil electrician. Itu senang. Simple. Jadi saya harap dengan video ni tuan-tuan boleh belajar lah. Terutama ni staff saya dia baru. Jadi dia pun boleh belajar. Saya kongsi. Jadi customer yang call saya semalam ni, saya minta maaf lah. Saya memang penat. Jadi ambil ilmu, ambil tahu basic elektrik, sekurang-kurangnya basic elektrik ambil tahu. Sekurang-kurangnya kita boleh buat dalam keadaan terdesak, dan yang selebihnya orang tak boleh nak tipu kita. Itu je, senang. Jadi untuk projek ni saya datang untuk fitting soket pelak dah. Sini. Okay, yang ni 3 gang. Yang ni dipanggil 3 gang. Kenapa 3 gang? Bagi fokus habis. Kenapa 3 gang? Sebab dia ada 3 lah. Senang je. Jawapan dia senang. Kenapa 3 gang? Sebab dia ada 3. Okey, yang ni ada bawah. Saya pun tak pakai kasut tadi. Sebab pembantu saya atas, saya main bawah. Yang ni switch, soket pelak. Soket pelak dah ada aircon. Dalam ni tak jadi 1 gang. Yang ni 1 gang. Jadi rumah customer semalam 1 gang. Rumah dia 1 gang. Yang ni 1 gang. Bila off, api still ada lagi. Dia sepatutnya bila dalam keadaan off, untuk yang di belakang ni L1 bagi fokus B,
L1 dia tak boleh ada api dah, dia tak boleh ada arus sebab kita dah off. Bila anda off tapi ada lagi arus dekat L1 ataupun load, maksudnya switch anda tu rosak, kena pergi tukar cari yang baru. Kalau boleh cari yang quality ni, Schneider ni saya sendiri cari tak jumpa, dah habis. Dia mahal, switch ni mahal. Yang saya tahu mahal, saya buat projek rewiring Pasir Mas, itu saya tahu hampir 2,000 lebih switch dia saja. Baru. Jadi itulah tuan-tuan, untuk projek ini lampu semua dah pasang, switch tinggal switch okey pula, itu je lah, tinggal kipas. Semalam saya tak sempat buat video sebab saya ada hal, jadi nak cepat. Hari ini insyaAllah last, hari ini dah last untuk projek new wiring. InsyaAllah saya akan masuk ke projek saya pula, projek new wiring juga, tapi medium quality yang saya hacking, iaitu projek itu di Pasir Putih, projek new wiring Pasir Putih. InsyaAllah panjang umur, diberi kesihatan, kita jumpa lagi. Jadi lepas ni anda boleh tengok macam mana progres dalam shilling. Saya pakai trunking, saya jalankan kabel, saya masuk dalam trunking. Lepas tu saya pecah dengan pipe. Macam mana kualiti yang saya buat, macam mana spek yang saya jaga. Saya nak pendawaian saya ni insyaAllah bertahan sehingga 30 ke 40 tahun insyaAllah. Saya cuma ikhtiar, yang lain saya serahkan kepada Allah. Itu je lah. Jadi saya nak sama kerja, semoga bermanfaat dengan ilmu yang saya beri. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya dalam bumbung. Okey, dalam keadaan bumbung ni, pula dah. Okey, dalam bumbung alhamdulillah. Untuk trunking semua kita dah tutup. Anda boleh tengok trunking kita masuk dalam paip. Lepas tu tutup, dia mesti kena tutup. Yang hujung pun kena tutup, buat penutup. Lepas tu ini yang dalam paip. Okey, semua kita tutup. Kita buat kemas untuk dalam siling. Jadi kerja saya alhamdulillah settle. Lepas ni kita pergi ke projek lain pula. Kita membantu saya nak tutup yang hujung untuk DB box. Walaupun kita pakai trunking tapi tetap cara dia kena tutup. Untuk elak daripada tikus ataupun macam-macam lah. Kalau ada naga dalam ni pun tetap kena tutup trunking ni. Skru dia. Okey, ni untuk kipas. Okey, untuk kipas semua saya pakai 2x4 ataupun 2x2. Saya pakai kayu. Saya tak ada main Rambo nak ikat pada ni. Tak ada saya buat cara betul. Saya nak selamat, semua saya pakai macam ni. Yang hujung lah, yang tu kayu untuk hook. Saya buat ni insya-Allah selamat tuan-tuan. Lepas tu saya serah kepada Allah jelah. Yang lain tu. Okey, mana lagi untuk hook? Okey, tu sana untuk hook. Kalau anda tengok yang tu, saya pakai kayu. Ikat betul. Okey, ni bilik nombor 2. Yang hujung master bedroom. Kalau anda boleh nampak tu. Itu dia, tengok kayu atas dia. Saya tak ada main ikat pada besi siling. Saya buat cara betul. Lagi dalam ni, ini je lah. Kita pergi ke hujung sana dulu. Kita tengok apa yang terjadi. Okay, ni pembantu saya. Dia tutup macam tu. Nak kata kemas sangat tak kemas. Yang penting tikus tak boleh nak rosakkan kabel. Naga tak boleh masuk. Ke hujung, daripada trunking hujung kita tutup. Sampai ke hujung kita tutup. Yang ni pergi daripada hujung, tutup. Yang tu pun hujung, dapur kita tutup. Sampai keluar. Semua kita tutup. Lepas ni tak ada pertikaian. Kalau owner rumah bagi tahu ada tak tutup ke apa, tak. Setiap projek apabila settle saya akan cek dulu atas. Panas. Sekarang ni dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 1. Dah 12 lebih. Hampir pukul 1 lah. Jadi saya pun dah nak turun. Untuk atas tak ada apa dah. Apa lagi? Bumbung pasti kita tutup deh. Bumbung semua tutup sebelum turun. Buka. Okay, untuk lampu ni, poin lampu ada kabel atas macam ni.
Okey, yang tanya saya siling kapur bila tebuk nampak besi tu macam mana potong ke? Kena potong. Kalau tak potong macam mana nak pasang ni, nak downlight. Ni potong. Cara dia semua kabel akan main dalam ni baru pecah ke point. Jadi anda di luar, adik-adik di luar nak buat, bolehlah buat macam ni. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah settle job saya kat sini. Untuk DB cuma RCCB je yang tak komplit. Apa lagi? Lepas tu untuk switch ada yang tak cukup. Biasalah pakai Schneider yang lain daripada orang lain ni, dia susah sikit. Sebab tu ramai electrician dia tak nak rumit. Dia pakai yang mana ada, tak salah. Macam saya, kalau yang owner minta high quality lah saya bagi. Saya akan cari yang terbaik. Jadi untuk dalam bumbung, anda pun dah tengok macam mana saya buat kekemasan dia. Saya nak jaga pendawai yang saya buat. Saya nak owner puas hati. Saya nak kabel yang saya buat ni tahan lama, insya-Allah. Saya pakai trunking. Kos trunking dah mahal tuan-tuan. Untuk dua-dua ni, kos dia dah berapa belas ringgit. Untuk DB saya pakai 24. Untuk DB dah berapa puluh ringgit dah. Jadi anda fikirkanlah, kalau anda kata kos saya mahal, harga saya mahal, inilah sebab dia. Bukan setakat saya datang untuk beli kabel nak bagi nak bagi lampu hidup, kipas berpusing, aircon sejuk, tak. Tugas saya lain. Saya nak apa yang saya buat insya-Allah selamat dan tahan lama. Owner keluar kos sekali je. Itu je saya nak. Sampai satu masa 30 ke 40 tahun, kalau perlu ke upgrade, kena upgrade balik dah, cukup itu je. Tak ada nak pakai buat wiring 5 ke 6 tahun, owner serabut kepala kena buat rewiring balik. Tak. Itu bukan cara saya. Untuk projek ni, projek high quality spec, saya buat yang pertama di 16 batang rod. Saya buat, lepas tu saya pakai mega kabel, apa lagi, Hager untuk MCB. Lepas tu switch saya pakai Schneider. InsyaAllah selamat. Lepas tu tunggu meter masuk je lah. Jadi tuan-tuan, saya pun dah nak turun. Terima kasih yang selalu follow saya punya channel YouTube. Terima kasih yang selalu support, yang bantu saya, yang bagi idea. Terima kasih tuan-tuan. Saya ucapkan sekali lagi, semoga anda yang selalu support bantu saya ni maju berjaya dunia akhirat. Dari saya, Zahra Engineering. Hari ni 9 hari bulan 6, hari Khamis, last untuk projek ni. InsyaAllah saya akan masuk ke projek saya pula untuk lay kabel. Panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.